Ini satu-satunya pemuda yang berani bertempur secara berhadapan dengan Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni di Jemput Khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal inilah pemuda yang dibunuh dan dihidupkan semula Dajjal, kata Ustaz Wadi Anwar. Kita selalu dengar tentang fitnah Dajjal Al-Masih yang akan menyesatkan manusia akhir zaman. Tapi, mungkin tak ramai yang pernah dengar tentang kisah ni di mana seorang pemuda yang berani bersemuka dan berdepan dengan Dajjal macam yang digambarkan baginda Nabi SAW dalam sabdanya sebagai peringatan dan juga perhatian untuk kita umat akhir zamannya. Dalam penceritaan semula oleh Ustaz Wadi Anwar, beliau bercerita dengan jelas tentang kisah ini yang akan diolah semula untuk peringatan kita semua. Satu orang pemuda yang disebutkan Rasulullah SAW antara pemegang penyaksian terbesar di padang mahsyar kelak. Dan dia pemuda kurun ini. Wallahualam, sama ada dia dah pun dilahirkan atau tak, tapi apa yang pasti dia akan muncul sezaman dengan munculnya Dajjal. Dan pemuda inilah satu-satunya pemuda yang berani bertempur secara berdepan dengan Dajjal. Satu hari di mana sampainya waktu Dajjal berada di luar Madinah dan penghulu kita Imam Mahdi waktu itu telah pun dibaiyah golongan munafik dengan fasik pun dah keluar berduyun-duyun dari Mekah dengan Madinah untuk join tentera Dajjal. Pemuda ni pun keluar berseorangan diri. Sebelum itu, peringatan untuk kita semua, jangan ikut apa yang dibuat pemuda ni sebab Dajjal ialah fitnah terbesar. Yakin ke korang dapat nak tetapkan iman depan Dajjal sedangkan nampak duit RM1,000 depan mata pun dah tak fikir halal haram? Balik pada pemuda tadi, dia ni special sebab kisahnya diceritakan sendiri Rasulullah dan macam-macam pendapat para ulama tentang siapa sebenarnya dia ni. Ada yang cakap dia ni Nabi Khidir, ada yang cakap manusia biasa. Kemudian dia keluar dan menuju ke kem Dajjal. Bila sampai, Dajjal di atas bukit waktu tu, sementara tentera dia golongan munafik dengan fasik ni dekat bawah bukit, tahan pemuda ni tanya apa tujuan dia datang sini. Diorang pun tanya, kau nak apa datang ke sini? Dan pemuda tu pun jawab, aku nak jumpa Dajjal penipu besar. Sebab dia panggil Dajjal penipu besar, tentera Dajjal pun marah, cakap, kenapa kau tak panggil dia Tuhan kami? Dan hampir nak bunuh lelaki ini. Tapi datang lagi satu kumpulan tentera Dajjal yang bagi tahu jangan bunuh, sebab Tuhan kita Dajjal je yang boleh bunuh. Disebabkan itu, lelaki ini pun diheret naik atas bukit tadi untuk jumpa dengan Dajjal. Kemudian, bila berdepan dengan Dajjal, dia pun tanya, kenapa tak mengaku aku Tuhan? Sebelum lelaki itu cakap dekat seluruh tentera Dajjal, wahai umat Muhammad, dia nilah Dajjal penipu besar yang diberitahu Nabi kita. Jangan percaya dengan dia. Punyalah marah Dajjal waktu tu, dia pun bunuh pemuda ni. Potong badan dia sampai terbelah dua dan dua bahagian badan ni terpelanting ke kiri dan kanan sejauh tombak dibaling, kata Rasulullah. Kalau orang main sukan rejam lembing, mungkin jaraknya sejauh itulah yang digambarkan Rasulullah. Wallahualam. Lepas Dajjal bunuh pemuda ni, dia pun cakap dengan pengikut dia, bukankah aku bagi tahu yang aku ni Tuhan kalian? Sebelum ni dia sambung tanya, kalau aku boleh hidupkan balik pemuda ni, apa yang kalian nak cakap? Kemudian pengikut dia pun balas, kalau betul boleh hidupkan semula, tentulah kamu Tuhan yang hebat. Dan Dajjal pun dalam sekelip mata hidupkan balik pemuda tadi dari bahagian kanan dengan kiri yang terpelanting sejauh tombak di baling tu. Dua-duanya mula bercantum balik dan hiduplah semula pemuda tadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dajjal pun sambung ayat dia, aku dah bunuh dan hidupkan balik kau, jadi bukankah aku Tuhan kepada kau? Dan pemuda ni tetap dengan keimanan dia pada Allah, Tuhan yang satu pun balas, engkaulah Dajjal penipu besar yang disebutkan Muhammad, Nabi kami SAW.
Disebabkan itu, Dajjal pun marah dan dia tangkap pemuda ni, baringkan dia dan keluarkan pisau sebab nak potong, nak tikam leher pemuda ni. Tapi dengan kuasa Allah, leher pemuda ni, atau dalam satu lagi riwayat berbeza, satu badannya bertukar jadi tembaga dan pisau yang dihunus Dajjal tadi tu tak mampu nak cederakan pemuda tadi walau sikit pun. Pemuda tadi pun bangun dan sambung, "Wahai Dajjal penipu besar, mulai hari ini engkau takkan dapat bunuh pengikut dan umat Nabi Muhammad SAW." Kemudian Dajjal pun angkat pemuda tadi dan lemparkan dia ke dalam api. Pesan baginda Rasulullah SAW, saat datangnya Dajjal, dia akan bawa dua perkara di kiri dan kanan dia. Satu, api yang menyala dan satu lagi sungai yang mengalir deras. Kemana saja Dajjal pergi, dia akan bawa dua benda ni, wajib. Benda apa tu? Wallahualam. Tapi pesan Rasulullah, ketika mana kamu melihat api yang menyala dan sungai yang mengalir, maka pilihlah api yang menyala itu, kerana di dalam api itu ialah sungai yang mengalir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini menunjukkan yang kejahatan fitnah Dajjal ini mampu untuk kita elakkan dengan cara berdoa kepada Allah dan juga dengar pesan dari Rasul junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di akhir zaman di mana manusia sudah mula jauh daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Untuk itu, menjadi tanggungjawab semua untuk sentiasa mempersiapkan diri daripada tidak terjerumus ke dalam fitnah yang boleh meruntuhkan tahap keimanan. Okay, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, stiker ya. Janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.